Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar-dengar clear. Dengar Okey, tak? okey, okey. Dengar. Ya. Ah, Sat eh. Okey. Ah, Sat kita tunggu 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 yang lain masuk dululah kot. Boleh. Ah, ah. Apa khabar? Hebat Syam kan? Apa khabar? Apa khabar? Baik. Okey, Alhamdulillah. suara Sean kurang jelas. Jelas tak Farhana? Hello. Assalamualaikum. Ni ada kat mana ni? Dekat Penang ke dekat Penang. Oh, dekat Penang. Kena kuarantin kat sini. Oh, okey. Itulah saya tak sempat nak balik. Oh, duduk Okey. sana kan? Duduk KL. Ha, Tu yang buat borak.ece ni. mesti puas tu. Mengisi masa lapang. Ya. Dia macam Bagus tu. juga. Ada idea. Ha? Ada idea. Idea tu muncul selepas 4 hari. 5 hari, 5 hari. Hebat. Tak hebat. Sebab dia tak boleh bercakap seorang, dia kena bercakap dengan beberapa orang Berapa orang? supaya idea tu tak kering. Okey, Yalah. rasanya kita boleh start dulu kot, kan? Sementara ni kan. Okey, so topik kita malam ni adalah tentang sebab kita dah terkepung ni dekat rumah kan. So untuk ibu bapa, dia akan ada anak lah dekat rumah. Dan macam kita biasalah kalau dekat tadika ataupun dekat taska, kita akan tengok keadaan yang orang kata apa, boleh dikatakan sentiasa bergerak. Kanak-kanak ni tak boleh duduk diam. Kita tak boleh nak expect dia duduk di atas kerusi and dengar je apa yang kita cakap kan. Jelas tak? Jelas tak saya cakap? Saya ke? Saya cakap dengar tak? Dengar. Tanya saya lah. Tanya. Kita dua je. Okey. So, sebenarnya kalau anak buat sepah, kadang-kadang kita macam untuk satu masa tu, jangka masa tu mungkin kita boleh bertahan. Tapi Betul. ini mungkin juga untuk cikgu-cikgu juga kan, nanti bila dah balik, apa yang kita kena buat sebenarnya? Mungkin boleh share daripada segi perspektif pengurusan di sebab Husaini sendiri menguruskan pusat untuk kanak-kanak yang special kan. So mungkin daripada perspektif tu mungkin boleh kongsikan dengan kita apa yang sebenarnya kita perlu buat dengan kanak-kanak ni. Okey. Dia dah jadi formal. Itulah jadi formal pula. Nak formal. Okay. Formal kan? Tak formal. Dia tak formal. Okey. Apa kita perlu buat Sebab kadang-kadang kita Okey. stres. Macam topik-topik kita yang sebelum ni banyak tentang menyentuh tentang parents, pengurusan emosi parents, macam mana ibu bapa tu nak orang kata apa sebenarnya sebagai seorang ibu bapa kita perlu buat dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nak uruskan emosi anak kita pula. Kan? Dia kanak-kanak tu memang dia punya behavior ataupun nature dia memang seorang yang sentiasa bergerak dan sentiasa nak explore. Betul. Jadi macam mana kita nak guide dia supaya exploration process tu menjadi satu proses yang tak menekan kita jugalah pada masa yang sama. Okey. So saya lah kita nak share lah Sean. Kita nak share. Kita share lah. Tak semestinya apa yang kita cakap ni betul. Betul. Ini berdasarkan pengalaman kita dan juga mungkin berdasarkan pengetahuan yang kita ada. Ya.
So kalau setakat ni dah saya rasa kat hampir 2 minggu dah kot. Kalau yang ada anak-anak, ibu bapa yang ada anak-anak kan. Oh, minggu tu tempoh yang mencabar tu. Betul. Sebabnya berkurung, tak boleh pergi mana-mana. Kan? Hari-hari siang malam kena beradap. Sebelum ni boleh rilis kat tempat kerja kan. Ni minggu kena beradap dengan anak-anak. Jadi memang sangat mencabar. Jadi bagi saya lah, kalau sebagai OT, occupational therapy, saya nampak kalau situasi ni macam ni terjadi, kita boleh buat 4 langkah yang kita boleh buat. Mula-mula sekali kita kena yalah, yang basic punya kita kena kontrol kita punya emosi dulu lah sebelum kita nak kontrol emosi anak kan. So yang tu kita start to feel. Okay, apabila kita dah stabil, emosi kita dah stabil, semua benda yang pertama kita buat adalah bila anak tu nak beritahu kita sesuatu, dia tengah main ke ataupun dia tengah buat apa-apa saja yang dia nak buat kan. So, dia panggil kita, perkara pertama yang kita buat adalah kena bagi perhatian dekat dia. Penuh perhatian dekat dia. Asyaun dah tengok tak Facebook hari ni viral yang, bukan viral lah, yang short video yang dia buat seorang anak tu, dia panggil pak dia tu, yang dia panggil abah nak makan nasi. Abah dia kata pagi-pagi lagi. Ada tengok tak video tu? Saya tak ada tengok sebab saya sekarang melimitkan masa untuk Facebook. Sebab tu saya tak aktif sangat dekat Facebook. Oh, lepas tu tengok IG. Sebab saya rasa Facebook tu terlalu negatif. So saya menjarakkan diri saya daripada Facebook. Saya banyak dekat Instagram. Oh, patut lama tak nampak kat sana. Okey, apa yang dalam video tu, bila anak dia panggil, pak dia kata tunggu sekejap. Lepas tu apabila dah lepas beberapa minit anak dia panggil pula yang kedua, dia kata pak ni asyik tumpu kat telefon je. Anak nak nasi, anak pun kasih saya. Okey. Kita makan dalam. Pak pun. So point dia dekat sini adalah benda pertama, kalau apa-apa yang kita buat masa anak kita panggil, kena bagi perhatian dulu lah. So benda tu kita sambut dia dulu. Kita sambut dia dulu. Kita bagi perhatian, bagi penuh perhatian dekat dia. Tu saya rasa Tapi kalau orang yang macam dia ada ramai anak dan semua tu panggil pula serentak, macam mana dia nak respon? Respon yang terbaik. Pening juga tu, kita pun 5 anak pun pening ke. Kan? Kita bagi saya, kalau personally, kalau saya ni, saya bagi siapa yang panggil dulu. Maksudnya dekat situ kita dah ajak dia untuk taking lah. So, siapa panggil kita kena perhatian dekat dia dulu. Kalau kata cumanya isu persoalan timbul kat sini, sanggup tak kita tinggal kerja nak bagi perhatian kat anak? Kan tengah-tengah syok buat kerja, ralik dia buat kerja kan, tiba-tiba anak panggil. Lepas tu panggil pula 15 minit sekali lapang, 15 minit sekali lapang, 15 minit sekali lapang. Betul. Itu cabaran lah. Tapi sekarang ni kita ada banyak masa pula dengan anak kita. Macam semalam kita discuss pasal konsep quality and quantity time dengan Puan Zai. Maksudnya kita diberi masa yang sangat banyak sekarang untuk memahami anak kita. Betul. So kalau kita tak betul-betul grab dan tak betul-betul faham proses tersebut, itu akan menyusahkan kita jugalah sebenarnya, menyukarkan kita. So sebenarnya kanak-kanak ni sangat simple je untuk diurus. Saya tak pasti, tapi kalau berdasarkan pengalaman kita di Taska, di Tadika kan, kanak-kanak sangat bila kita memberi ruang pada masa yang sama, you menetapkan satu peraturan yang jelas kepada kanak-kanak, you takkan ada isu ataupun problem. Itu mungkin one thing yang kita boleh nampak lah. Maksudnya bila kita bagi ruang, bila kita bagi kat dia structure, itu salah satu juga cara sebenarnya kita bagi perhatian. Yang jadi isunya sekarang,
apabila anak tu sendiri yang main. Dia sendiri yang explore tanpa ada struktur yang Sempadan. mungkin tanpa ada sempadan. Dia buat apabila dekat taska ataupun dekat center biasanya bila kita bagi benda tu maksudnya kita bagi perhatian dekat dia. Kita bagi perhatian kita create dekat dia satu aktiviti, kita bagi kebebasan untuk dia buat dalam lingkungan kita. So kat situ tu sebenarnya kita dah bagi, tu pun salah satu perhatian juga yang kita bagi sebenarnya. Tu salah satu perhatian lah. Bila dia rasa dia, oh cikgu bagi kat dia peluang untuk dia buat benda ni. So dia rasa cikgu bagi perhatian dekat dia. Berbanding kalau dekat rumah, dia sendiri yang terpaksa cari benda tu. Create aktiviti, explore. Jadi apabila dia explore, dia sepah kat rumah buat benda yang ialah melampaui kepada yang bagi rosak mood parents lah especially kan. So menyebabkan kita pun stres, anak pun stres. Jadi kat situ kalau apa yang kita buat adalah konsep bagi perhatian tu sebenarnya sangat luas. Tapi kita kena attach juga dengan. Tapi dia itu kalau bagi kanak-kanak yang memang bereksplorasi dekat rumah. Macam mana pula kalau yang memang dia tiba-tiba mengamuk dan dia sepahkan rumah disebabkan dia tak dapat gadget ke dan sebagainya tu, itu macam mana pula? Oh, tu cabar tu. Itu kalau sebab saya rasa itu je solution parents. Kalau kita jumpa kan kawan-kawan kita pun kadang-kadang kita jumpa kan kawan-kawan kita at the end of the day dia akan bagi gadget lah kan. Betul lah. Saya kata kawan, saya sendiri pun. Okay, so untuk situasi yang macam tu, kalau tiba-tiba dia jadi tantrum kan, kanak-kanak yang tantrum macam tu, parents ni kadang-kadang dia macam itu akan bawa kepada stres. Tapi sebenarnya macam mana kita nak handle anak dalam situasi yang macam tu? Nak handle anak ni sebenarnya bukannya kita dah faham pasal emosi kita dan sebagainya, cuma anak ni nak diuruskan macam mana untuk bagi dia faham situasi tu. Pandangan saya lah, setakat pengalaman saya, pembacaan saya biasanya kita bayang diri kita lah kan, sebelum kita kena duduk rumah kan, kita seronok pergi kerja, seronok tu tak juga. Tapi ada satu situasi yang bila kita pergi office kan, pagi kita dah lewat. Bila pagi kita dah lewat pergi office, bos pula marah. Cakap kerja tak siap, apa semua tak siap. Bila kita nak kita nak cakap balik, nak bagi tahu balik situasi yang terjadi, bos tak bagi. Bos kata bos suruh ikut dia. So kita akan stres. Sebab apa, satu poin dekat situ, kita nak menunjukkan kalau anak tu sendiri yang tak dapat nak luahkan benda, dia tak dapat nak, kita panggil apa maklumat yang dia nak sampaikan ataupun dia nak luahkan, benda yang terpendam kat hati dia tu tak sampai dekat kita, tu akan mencetuskan dia mengamuk lah. Dia mengamuk tu parents, sebagai parent kena tengok yang tu dulu. Sebab apa anak kita tantrum. So bila kita dah tahu punca anak kita tantrum tu, mengamuk tu, so dia akan lebih mudah untuk handle lah. Okey, biasanya kalau apa yang kita buat untuk anak-anak istimewa, nak elakkan dia orang mengamuk, adalah kita boleh praktis juga kat anak tipikal. Anak tipikal pun kita boleh praktis. Kita buat jadual. Biasanya kalau Sean buat kat student, sebelum masuk semester kita akan bagi siap-siap kan. Kita dah ada schedule dah. Schedule dah kan. Anak pun akan macam tu. So kita bagi schedule kat anak, so dia dah standby dah, mental dengan fizikal dia, apa dia nak buat lepas apa. Itu akan mengurangkan dia untuk tantrum. Jadi tapi itu mungkin untuk anak yang dah besar sikit dan dah boleh faham. Tapi kalau untuk anak yang 2 tahun, sebenarnya kita boleh praktis sebenarnya. Jadual tu dalam bentuk yang kita panggil apa? Formal sebenarnya. Kita sendiri yang buat secara tak langsung. Contohnya kalau macam umur setahun 2 tahun kan. Katakanlah kalau kat tadika pukul 12 ke 1 tu dia tukar kampus dah. So rutin yang sama. Secara biologinya dia dah tahu dah esok tu waktu tu dia kena buat apa. Tidur pukul berapa. Badan dia maksudnya dekat sini kita create the routine lah. Ya, kita create the routine. Okay, faham. So bila rutin tu dah ada, mental budak dah prepare. Kalau macam bayi umur 6-7 bulan, setahun tu dia dah ready dah badan. Dia dah tahu dah dengan time body hours dia tu. Pukul bila dia bangun pukul 10 dia akan minum susu. So pukul 12 dia akan tidur balik.
So dia akan rutin tu hari-hari kan. Dia akan bergerak setiap hari kan. So body tu dia dah ready. Tu akan elakkan. In case selalu jadi bila peringkat awal, bila dia cuti, parent bawa tidur, ada isu tidur tak cukup kan, anak mengamuk betul. sebab tak cukup. Sebab itulah sebab dia dah ubah dia punya rutin dia, time rutin. So kita create dia rutin, ataupun kalau yang besar kita buat schedule kat dia. So Maksudnya kita kena betul-betul make use masa yang kita Ya. ada waktu PKP ni, waktu Betul. kita terkurung ni, Betul. untuk create balik schedule dengan anak Schedule. kita. Schedule yang sepatutnya dia dapat. Dia Kan? dapat, betul. Supaya bila dia keluar daripada tempoh PKP ni, dia dah ready dengan satu benda yang lebih baik. Bila saya tengok dekat media sosial, ada setengah parent dia praktis time bila time waktu persekolahan dia minta anak dia pakai baju sekolah. Oh, okey. Sekolah untuk buat beberapa aktiviti yang, tapi dia tak strict macam rutin sekolah lah. Tapi dia masih continue rutin tu dekat sekolah, dekat rumah maksudnya. So bila dia pergi sekolah, so anak dia akan biasa ini kita panggil apa? Sentiasa berada dalam keadaan yang ready dengan environment yang sepatutnya. So kalau ada perubahan pun mungkin by 2 weeks atau 3 minggu kemudian dia dah ready untuk next mungkin rutin yang baru. Dia akan kita panggil apa? Kita boleh slowly untuk create rutin baru lah kan. Semuanya itulah sebab yang saya nampak biasanya kalau budak-budak tantrum ni, tak kira lah budak tipikal ke ataupun budak yang special, pertamanya first kali memang dia punya communication tu tak capai lah kita panggil, tak ada meaningful communication. Kalau budak tipikal pun, kalau apa yang dia nak tak dapat diluahkan, mak tak faham ataupun parents tak bagi perhatian, tu akan mendatangkan tekanan juga. Anak nak main lain kan, jadi peluang nak main tu tak ada. Contohnya kat luar kan, tapi musim sekarang tak nak main kat luar. Jadi mak tu kata main je lah kat dalam rumah. Tu budak maksudnya kita tak entertain kepada dia punya needs. Ya. Emotional ni dia tu tak ada. Emotional ni dia punya Okay. Macam Miss Najmi, Teacher Najmi ada share kat sini, routine creates a sense of security to children. When children are secure, they feel yes, exactly, agreed. Okay, so itu kalau kanak-kanak yang normal. Okay, kalau untuk kanak-kanak yang a bit special kan, yang ada special needs punya orang kata apa, keperluan. Betul lah, special need is keperluan. Boleh lah, tak apalah, terkurung kan. Terkurung kan, dia macam blank sekejap tau. Okay, kalau untuk yang kanak-kanak yang special kan, specifically macam mana you macam mungkin experience selesai ni dekat centers the whole day memang dengan kanak-kanak tu kan. Dia orang dekat Raudah memang satu hari ke dia orang dekat center? Betul. Dia orang satu hari. Kita konsep macam pusat jagaan jugalah. Macam pusat jagaan jugalah. Okay, so how you handle the situation? Macam parents mungkin, macam parents yang ada kanak-kanak yang special sikit. So how you punya advice untuk parents-parents yang biasanya kalau dari segi special needs kids kan, biasanya kita lebih kalau OT lah, saya OT ya, kita lebih fokus on sensory needs. So kita lebih fokus kepada sensory needs. Sensory needs. Biasanya kita akan kenal pasti dulu, sama juga proses tu sama. Kita kenal pasti sebab apa dia tantrum. Cuma dari segi special needs ni, special needs students ni kita kenal pasti dari sudut sensory theming dia, sensory needs dia. Biasanya dia orang akan banyak distract dengan environment disebabkan dia orang tak boleh nak, kita panggil apa, adapt dengan environment. Contohnya dia akan mengamuk bila duduk tempat yang ramai. Kalau budak normal dia mengamuk sebab lapar. Tapi budak special, kanak-kanak special ni dia mengamuk sebab bunyi kipas. Dia mengamuk sebab kalau dia terkepung macam ni dia okey. Yang ini setakat 2 minggu ni, seminggu pertama okey lagi. Setakat hari ni banyak terima WhatsApp daripada parents dah lah.
anak Okey. dah start tak Anak boleh dah sebab start rutin tu tantrum. dah Rutin dah start tantrum berubah. sebab apa? Rutin dah berubah. Sebelum ni dia tahu yang hari Isnin sampai Jumaat dia akan berada di center, satu Ahad dia akan berada di Mm-mm. rumah. Tapi ni dia rasa Mm-mm. body dia bagi signal terlampau lama sangat dia berada di rumah. Minggu Okey. pertama enjoy dia pun hari raya Okey. dulu sebab tak ikut Minggu rutin. pertama tu mungkin sebab baru 3 hari 4 hari Ha, je kan. Ha. so masuk minggu kedua, Mm-mm. minggu ni dia orang dah start banyak parents yang dah kita panggil apa dah start WhatsApp komplain anak dah start nak tantrum apa semua. So apa yang kita buat adalah kita pastikan rutin yang dekat center tu praktis dekat rumah. Berjalan. Berjalan. Tapi tak sepenuhnya lah, kita akan bagi 2-3 tugasan lah untuk parents apply dekat rumah setakat ni. Macam tu lah, tapi biasanya kita akan tengok lebih kepada sensory needs lah. Sebab special need ni dia kurang sikit lah. Biasanya bayi macam lapak tu dia orang macam tak minta pun kalau lapak pun. Dia orang kata dia orang kita makan pun kurang. So kalau yang jenis dah kan, so bila dia dah nak pergi toilet pun dia dah boleh pergi sendiri. So dari segi kebanyakan environmental issue lah yang menyebabkan dia orang stres. Macam berada kat rumah rutin tak ada, dia orang dah cepat boring. End up dengan bagi telefon, bagi gadget. Parent bagi, tapi setakat hari ni kita dah prescribe aktiviti untuk parent buat kat rumah. Tu cara kita handle emotion untuk special student lah. Proses tu saya rasa sama, Sean. Betul. Dia sama dengan normal student juga. So maksudnya kita tak boleh change dia punya routine and make routine tu macam tadi yang kita cakap tadi tu sebagai satu cara untuk disiplinkan dia orang juga sebenarnya kan. Okey. Lepas tu kalau yang kedua saya nak kongsi, kalau yang tadi tu kita panggil apa? Kita dengar bagi perhatian kat anak kan. Kita bagi perhatian kat anak apa semua. So masa kita bagi perhatian tu kita create environment apa semua untuk create rutin untuk anak-anak elak tantrum. Yang kedua saya rasa kita kena kita panggil apa? Perasaan anak tu kita nak raikan. Kita nak appreciate appreciate and respect dia orang punya perasaan kot. Aware tentang orang tu. So apabila anak-anak tu dia nak kita panggil apa, dia nak luahkan perasaan apa, kita jangan block. Macam anak lapar kan, lepas tu parent pun bubuh siap-siap dekat dapur tu, dan kitchen tutup pukul 3, pukul 6 pula baru buka. Anak lapar. Kan lah ni kan viral. Betul. Viral. Jadual masuk ke kitchen. Kitchen kan. So kita 2 jam pun gigit tangan dah, lapar. Betul. Ini kan pula kanak-kanak kan. Ini kan kanak-kanak. Satu lagi bila mental kita stress, kita akan kita create untuk makan, untuk calmness apa semua. Dalam keadaan sekarang parent stress, anak lagi stress kan. So makan tu adalah salah satu cara dia nak releasekan dia punya stress. Jadi kita kena appreciate lah perasaan tu. Kita kalau anak kata lapar, kita buat lah layan. Dia sebenarnya tak boleh buat kot sebab kadang-kadang can feel kot. Dia boleh rasa kot. Betul lah. Maksudnya kita layan je lah, layan dia kan. Kita kena meraihkan lah. Kita kena meraihkan kot. Kalau kata lapar ke apa, tadi kan dah makan, kita layan lah. Kita nak makan apa lagi tapi kalau dah 14 minggu ni tak terlayan pula. Yang tu. yang parent tanya tu, bila tadi kau nak buka. Okey. Bila so nampak tak dekat situ maksudnya parents kita ni belum ready lah kan. Betul. In a way sebenarnya tak ready. Tapi inilah salah satu platform yang kita ada untuk bagi tahu parents sebenarnya proses yang kanak-kanak lalui itu tak adalah sukar sangat kalau kita faham dia punya rutin dan juga kita sediakan dia punya environment yang sesuai, persekitaran yang sesuai untuk dia. Maksudnya kita dah tahu kita ada another 14 days yang proses MCO ni, PKP kan.
So mungkin we start to plan. Sebab saya tengok juga tadi, saya ada view a few IG of my friends, diorang dah start buat schedule tau, dah start tampal schedule aktiviti apa yang diorang buat dengan anak. Maksudnya sehari tu dia ada satu aktiviti, which is good sebenarnya untuk parents masuk dalam proses tersebut, kan? Betul-betul. So Saya pun baru ya. So bila kita berada dekat dalam proses tu bersama dengan anak, sebenarnya you akan rasa macam sebenarnya tak adalah sesusah mana, dan tak perlu pun you nak buat the whole day session dengan anak you seperti yang dalam discussion kita yang lepas lah. So routine is the most important part to tackle anak you punya bila dia buat sepah tu, you get back to their routine. betul. Okay. Alright. So kita dapat 2-3 point juga kat situ. Biasanya kalau kita jadi stres, parent jadi stres bila kita rasa kita kena buat banyak. Kita nak kadang-kadang kita nak baik. Sebab mungkin kita ingat bila sebut aktiviti tu kena buat setiap masa. Setiap masa. Sebenarnya dia tak lama. Macam saya suka saya cakap kat parent dekat center yang tak perlu ni pun ambil 15-25 minit yang quality time pagi sekali, petang sekali untuk dapatkan dia punya, bagi dia punya release feeling dia, attachment dia, comfort dia. Tak perlulah kita nak anak kita pun rimah juga 24 jam kita nak duduk tepi. Kan, lepas tu ada yang suruh hafal baca banyak-banyak, lepas tu hafal lagi, dan sebagainya, hafal lagi kan. So benda-benda tu yang sebenarnya bagi tekanan lain pula pada anak sebenarnya. Sebab ada setengah dia menjadikan macam kita kadang-kadang kita terlalu push anak kita tu nak tahu ABC 1 2 3 tu kan. So kita jadikan aktiviti flashcard tu sebagai satu aktiviti wajib pula kepada anak. And then benda tu akan menekan kanak-kanak daripada sudut yang lain. Itu yang end up dia akan mengamuk dan sepahkan rumah tu sebab dia dah rasa macam penat dah tadi. Dah drill dia, anak rimas betul. Lepas tu dia mulalah nak buat kecah kan. Sebab you sendiri yang create rutin yang salah sebenarnya. Bukan salah lah, maksudnya rutin yang tak sepatutnya berlaku pada proses tersebut. Dia dalam banyak benda yang kita kena ingat adalah sederhana. Kalau kita tak bagi perhatian langsung pun akan ada masalah. Kalau kita kalau kita terlampau overprotective sangat pun nak ni pun akan jadi masalah juga kat anak. So just tengah-tengah je lah, bagi perhatian, dalam masa yang sama kita lepaskan anak. Encourage lah. Kita kalau overprotective sangat pun nak sentiasa nak kongkong anak apa semua, nak buat anak buat ni sampai kita tak bagi pilihan dekat dia untuk dia buat keputusan sendiri pun, dia tak belajar juga sesuatu. Dia cuma ikut je. Macam cakap tadi kan, dia suruh hafal. Sebab dia follow je apa yang kita nak dia buat. Jadi tu lah. Okay. Lagi sharing lagi ya. So kalau yang terusnya, kalau saya rasa kalau yang kita selalu, yang kita dekat Malaysia lah, saya rasa lah, saya sendiri pun baru start lah. Kita jarang untuk jujur tentang perasaan anak. Contohnya bila anak sedih, kita akan cuba tak sedih lah tu. Kita akan cuba awak akan okey, awak tak sedih pun, awak kuat. So kita tak label perasaan anak tu dengan betul. So bila anak sedih, dia kuat, awak tak perlu sedih. So dia akan end up, dia akan pendam perasaan tu lah. Jadi apa yang kita buat adalah kita kena sentiasa untuk kita label perasaan anak. Kalau anak sedih, contoh lah, dia bergaduh dengan kawan kan kat sekolah. Dia balik, dia cerita, tadi kawan curi pensel. Lepas tu kita tanyalah, Aiman sedih ke marah? So kita labelkan perasaan dia, apa yang dia feel masa tu. So bila kita appreciate feeling dia, bukan appreciate, kita label perasaan tu, dia akan aware tentang perasaannya tu. So dia akan belajar lah untuk kontrol perasaan dia. Oh, aku tengah sedih. Kalau macam ni, aku tengah. Jadi benda point yang macam tu lah.
sebab ni ada satu soalan daripada Teacher Najmi. Teacher Najmi tanya kalau untuk anak-anak special need sama juga ke? Bersederhana juga? Ya, sama aja, bersederhana aja. Kita buat yang kita ambil yang sederhana aja. Cumanya bersederhana tapi approach tu lah. Approach tu tegas. Approach tu tegas, kita firm. Tapi aktiviti yang kita bagi kita bersederhana. Maksudnya apabila sampai satu tempoh yang dia tak boleh nak tolerate dah dengan kita punya aktiviti, so kita let go je lah. Contohnya kita push dalam tempoh 15 minit kan. 15 minit dia dah tantrum. Kita pun dia pun nampak macam dah tak boleh nak control dia sendiri, dah tak boleh nak settle benda tu. Kita down dia punya emosi, kita let go lah biar dia sendiri yang coming. Kita tak push, kita still bersederhana dengan special kid. Maksudnya kita ada tolerate, betul. Kita bertoleransi, betul. Bertoleransi lah dengan proses tersebut. Kan? Itu kadang-kadang bila OT kata suruh kena firm. Parent paksa sampai anak tu jadi takut. Jadi takut. Saya dulu OT awal-awal dulu kan. Saya macam tu, sampai student jadi takut dengan saya. Tapi bila kita dah belajar daripada pengalaman, so kita dah tahu dah kita tackle dia punya emosi dia. Walaupun dia special student, kita tackle dia punya emosi, kita bagi approach tu, kita bagi give and take. Okay, awak ikut saya akan ikut awak. Awak ikut saya ikut awak. So dia akan ikut kita lah. Sebab dia tahu kita still bersederhana, cuma approach tu je lah. Okay, so means toleransi tu sangat penting lah dalam proses kanak-kanak tu. Sebab nak mengajak tapi tidak memaksakan. Betul. Tidak memaksa, betul. Okay. So macam itulah. Tapi yang kalau back kepada yang tadi tu, kita label kapasitas anak, saya rasa kita kena praktis satu lah dekat sama ada dekat taska tadi ke. Kalau anak letih ataupun kat rumah. Kalau anak letih, kita kena bagi tahu memang betul-betul dia letih lah. Tapi jangan sampai dia manipulate kita. So parent kena aware lah tu. So kita nak tahu sama ada macam mana kita nak tahu dia tak menipu kita. Macam mana kita nak tahu kalau sebagai parents kita boleh kita panggil apa? Kita ada insting yang anak kita tu kita boleh rasa. Contohnya macam ni. Dia bangun tidur, lepas tu kita suruh buat homework, letih lah. Itu untuk yang besar sikit lah. Itu untuk yang besar. Tapi kalau untuk kanak-kanak yang 6 and below, kalau yang ke bawah tu biasanya kita akan appreciate dari sudut dia punya keinginan dia tu. Contohnya kalau dia nak something tu, kita tanya awak betul-betul nak ke? Nak main macam mana? Nak main sharing ke ataupun tak? Boleh kongsi ke tak? So bila dia bergaduh dengan kawan, bergaduh sama peers kan. So sama-sama peers 5 tahun, bergaduh sama 5 tahun. So kita just tackle dia punya label terus dia punya emosi dia tu. So awak marah ke? Rasa marah yang betul-betul marah ke? Marah banyak ke? Marah sikit? So kalau biasanya kalau dari sudut, kalau below 6 years, biasanya kita akan approach dari sudut play je lah. Bila kita main dengan anak, kita akan tahu macam mana anak tu nak, kita panggil apa macam mana anak tu nak luahkan dia punya perasaan. Dan tentunya dia akan baling. Bila dia main, dia stres, dia baling barang. So kita tanyalah, dia marah ke dia kecewa? Maksudnya kita tak boleh terus decide dia punya perasaan. Betul lah, ya. Kita tak boleh terus decide dia punya perasaan. Betul. Kita tak terus letakkan dia sebenarnya anak tu tak pandai, anak tu tak ni, anak tu tak ni. Anak ni nakal dan sebagainya kan. Alright. Maksudnya kita sama jugalah, satu kita tak boleh nak label perasaan. Yalah, label perasaan dia lah sebenarnya, betul lah. So kita akan kita biar kita guide dia untuk tengok apa perasaan dia yang sebenar. Dia kecewa ke, dia marah ke. So apabila dia tahu okey, ini adalah perasaan kecewa. Jadi kita pun akan ajar kat dia lah. Okey, adik, kalau adik kecewa ni apa yang adik boleh buat? So adik, kalau adik marah ni apa yang adik boleh buat?
Tapi kebanyakan sekarang ni situasi yang jadi ni kita banyakkan tak ada apalah. Okey je, ataupun kita akan marah balik. Oh, ini salah meja, ini salah kerusi, jatuh sakit salah kerusi. Jalan tak betul salah. So kita sembunyikan perasaan anak tu, perasaan anak yang dia sakit, yang dia tu mungkin anak tu sendiri dia nak try sebenarnya. Dia jatuh tapi dia nak try untuk sekolah, tapi kita dah block lah perasaan dia untuk dia cuba lagi. Dengan kita dah marahkan, kita salahkan sekeliling kita apa semua. So kita kena ni lah. Bagi saya kita kena benda tu kita kena praktis semula lah. Lagi cepat anak kenal emosi dia, lagi cepat kita boleh kawal, lagi cepat dia boleh kawal emosi dia. Dia tak keliru lah umur 4-5 tahun. Maksudnya kalau dia marah, dia tahu dia marah. Dia sedih, dia tahu dia sedih. Dia tak keliru. Jadi dia akan cepat untuk handle dia punya emosi. Dan itu pun akan memudahkan kita untuk handle dia juga. Yeah. Yang point dia yang tu je lah. Nak mudahkan parents. Betul. Sebab kita tak boleh nak marah dia direct kan. Tapi bila kita marah dia direct tu yang jadi satu masalah lain tu. Betul. Biasanya bila kita marah, masa itulah yang kita silap labeling perasaan anak tu. Bila kita marah, contohnya kita kata anak tu tengah sedih, tapi kita marah macam anak tu tengah nakal nak memberontak. Tapi perasaan dia sebenar dia sedih. Dia baling barang sebab dia sedih. Bukan dia nak memberontak tapi dia sedih. Tapi kita marah dia sebab kita nampak macam dia nak memberontak. Okay. Selalunya apa aktiviti yang dibuat bersama dengan kanak-kanak dekat center untuk mengawal dia punya session tersebut? Sebab kadang-kadang mungkin macam dia mesti kena ada satu spesifik juga kan yang kita buat untuk bagi dia faham proses tersebut. Sebab kalau kita bagi ataupun dia macam setiap orang tu berbeza, dia boleh pilih je apa yang dia nak berdasarkan environment dia dan juga anak dia punya style sendiri. Biasanya kalau macam kat center Sean kalau macam kat center lah, kalau apa yang kita buat kat center adalah kita tengok dulu tahap keupayaan budak. Tahap keupayaan budak, readiness dia, kesediaan dia, dan aktiviti yang kita bagi itu pun just dia punya average, dia punya abilities dia. Berdasarkan kemampuan dia. Kemampuan dia. Tak akan bagi lebih, tak akan bagi kurang. So kalau parents kena tahu dululah keupayaan anak tu kat mana. Macam Sean cakap tadi lah kan, paksa anak untuk hafal lah, baca, bagi flashcard semua, sedangkan anak tak ready lagi. Macam tu juga aktiviti-aktiviti lebih kat center pun macam tu jugalah. Sama ada especially dekat special need, lagilah kita kena bagi yang betul-betul dekat level dia. Kadang-kadang dia punya gap umur tu jauh sangat dengan kemahiran. Contohnya umur 13 tahun tapi kemahiran dia baru dekat 6 tahun, baru 7 tahun. So, kita kena provide aktiviti-aktiviti yang di bawah dengan dia lah. Biasanya kalau dekat untuk special needs yang dekat rumah, kita akan bagi aktiviti yang ikut umur, yang ikut umur lah. Kita bagi house chores. House chores macam suruh dia kita panggil apa? Macam kalau umur 6 tahun, kita bagi dia, ajar dia untuk dia buat roti sapu kaya, mancuh Milo. So tugas mancuh Milo untuk sarapan pagi dia yang akan buat. Lebih kepada practical activities lah. Practical activities dan aktiviti yang bersesuaian dengan dia. Sebabnya macam kita tengok kalau kita perkembangan anak tu macam kita tahu lah kan, perkembangan tu dari segi sudut kemahiran, pembelajaran, emosi, kognitif apa semualah. So kalau dekat rumah ni biasanya kita akan tengok dari sudut pengurusan diri ataupun kemahiran di rumah yang dia boleh buat lah. Kalau umur dia lebih kurang dalam 7-8 tahun tu, umur dia lebih kurang dalam 10-11 tahun tu, kita dah boleh train dia untuk basuh baju, jemur baju. So kita libatkan dia dengan aktiviti-aktiviti seharian dekat kita panggil apa, dekat rumah lah. Kalau anak special kids pun macam tu juga kita akan train dia. Dari sudut pengurusan diri kita akan train ikut dia punya level kesediaan dia.
biasanya kalau umur macam dekat Raudah ni kan umur yang petang kan, yang 13, 14 lah, yang 10 tahun, 9 tahun. Mula-mula dulu Sean, saya banyak fokus yang betul-betul dengan umur dia orang. Macam kita buat kalau level kognitif dia orang tu, kita buat umur level dekat umur 5 tahun, 6 tahun. Kita bagi aktiviti yang level 5, 6 tahun je. Tapi start last 2 years, kita ubah aktiviti pengurusan diri tu sama dengan umur dia orang yang kita panggil apa? Umur betul lah, umur 13, 14 tahun kan. Kita tengok umur 13, 14 tahun tu apa yang boleh buat, kita bagi. So kita nampak ada perkembangan lah. Kita panggil ada perubahan. Sebab saya rasa macam ni, emosi kanak-kanak special needs ni, dia tak, kita panggil apa kan? Dia tak effect. Emosi dia macam dia nak try buat satu benda tu, dia tak effect. Tapi dari sudut kognitif dia untuk adjust benda tu je. Yang contohnya dia cognitively dia tak capai lagi. Tapi dari segi kemahuan dia tu, dia ada benda tu. So bila kita libatkan dia dengan aktiviti-aktiviti macam basuh baju, mendobi kan, lipat baju apa tu, dia orang boleh ikut. Walaupun dia orang tu umur pembelajaran dia orang tu masih di tahap kita panggil baru 6-7 tahun, tapi aktiviti-aktiviti yang bentuk kemahiran kita panggil vocational tu, dia orang boleh achieve, dia orang boleh buat. Okay. Macam you respect Jadi, their biological age and their needs. Yes. Betul. Maksudnya sebenarnya kita boleh je as long as dia ready lah kan. Then tapi daripada peringkat awal tu pun kita dah kena bagi pendedahan awal lah dari segi practical activities. Kalau macam dekat center tu memang yang student dekat center tu memang kita pegang lama Sean. Kita train daripada ada student yang kita pegang 5 tahun, kita latih daripada pakai pampers, berak dalam pampers. Bukan sampai toilet train. Sampai sekarang ni dia dah boleh masak nasi. Sampai dia lah ni dia dah boleh goreng telur, lipat baju. Daripada pampers tak ready, daripada tulis tak boleh tulis nama, boleh tulis nama. Itu yang special lah kan. Itu yang special. Kanak-kanak yang special. Okay. So kalau yang typical, proses tu sama je dengan typical punya. Ya, sama. Normal. Sama je sebenarnya. Apa yang kita buat dengan kanak-kanak student sebenarnya. Kita ambil daripada yang normal sebenarnya. Tapi kita cuma ubah pendekatan je. Kita cuma ubah pendekatan, kita sesuaikan dengan keperluan perubatan dia orang. Keperluan kesihatan dia orang. Keperluan perkembangan dia orang. Kita tengok jugalah dia apa yang dia perlukan. Betul. So kalau biasanya kalau kita panggil kanak-kanak cerebral palsy kan, kanak-kanak CP kan. Kita tengok kalau kanak-kanak CP tu, kalau yang mentally tak ada efek apa-apa semua, cuma fizikal je yang efek. So kita ambil perkembangan kanak-kanak tipikal juga. Tapi aktiviti-aktiviti yang fizikal tu kita guna yang aktiviti-aktiviti kanak-kanak special. Yang mental, yang pembelajaran guna yang normal, yang fizikal punya affected yang tu kita guna yang pendekatan keperluan kemampuan dia. Kemampuan dia. Macam tu lah biasanya untuk kita. Okay. Kita ada lagi 6 minit je sebenarnya. Okay. Sekejap je dah nak 1 jam. Lepas tu last Sean, yang point yang untuk emosi anak ni yang last ni. Okay. Biasanya yang ni pun yang saya sendiri terlepas pandang lah. Kita jarang untuk kita tunaikan permintaan anak secara imajinasi. Biasa buat tak? Maksudnya dia imagine kan. Contohnya dia imagine nak jadi Superman. Tinggi sangat hang bagi tu. Okey, contohnya macam ni. Kita kena pergi kan, tak boleh pergi mana kan. Tapi kalau dia jadi superhero, tak ada masalah. Dah boleh. Ini kita bagi contoh, jangan begitu. Itulah jenuh aku nak bagi contoh lagi. Okey. Boleh. Contohnya lah kan, dia nak Milo habis. Kita nak beli malam, kedai dah tutup lah, pukul 8 tak ada kedai yang buka dah. So apa yang kita akan nak buat?
Anak nak Minum mengamuk habis, ni. Kedai lah ni kan sekarang ni pukul 8 kedai dah dah tutup. kena tutup. Okey. So apa kita nak buat? So Hmm. ini masa ni lah kita apa? Kita telah pandang kita boleh penuhi keperluan anak tu secara imajinasi. Contohnya, Okey. kalau waktu ni Baba dapat pergi kedai beli Milo dan kita mancung Milo sama-sama. Sedapnya Milo. Okey. So kita penuhkan secara Penuhi imajinasi impian dia dengan secara berimajinasi bersama dengan dia. tu. So kalau dia nak makanan-makanan yang macam kata nak pergi KFC seronoknya, tapi kita tak boleh nak keluar, tak nak pergi. So bayangkannya kita makan KFC seronoknya, kita pergi makan KFC. So alangkah bestnya kita pergi keluar pergi makan KFC waktu ni. So kita Tapi itu tak mengganggu ke emosi dia pula nanti? Lagi dia menangis ke? sebab sekarang ni kita nak bagi dia accept benda tu, accept yang Benda tu maksudnya dia tak boleh keluar. dia tak ada benda yang dia boleh dapat secara kita panggil fizikal dia nak tu boleh dapat. Ada benda yang dia tak boleh dapat dan dia kena tolerate, tunggu sampai waktu yang sesuai baru dia boleh dapat. So contohnya Milo tak ada, okey tak apalah kalau macam tu kita minum air teh pun tak apa dah. Teh ais ke, teh or ke. So dia pun okeylah baba kita minum teh lah. So kita dah penuhi secara imajinasi, so kita bagilah gantikanlah dengan air-air lain. So dia accept dah benda tu. Okey. Ada yang kata kat sini pretend play, visualizing technique. visualizing technique. Yes, visualizing Ataupun technique. Okey, bagus juga tu. Macam kanak-kanak lah dekat bila dia pergi taska or tadika kan kadang-kadang dia nangis. Mungkin kita boleh gunakan that teknik juga kot. Ya, betul. Kita visualizekan macam parents dia tiba-tiba ada kat situ kan. Sekarang ni kan ada banyak masa nak tengok Facebook kan. Kan ada yang dalam Facebook yang dia buh gambar muka mak dia lah, ayah nak jaga anak, buh gambar muka mak untuk bagi anak tidurkan anak. So tu salah satu teknik untuk dia secara imajinasi macam nampak muka. Alright. Okay. So macam itulah kalau ni. We don't give them instant gratification. Yes, betul. Exactly. Teacher Najmi, thank you so much. So macam itulah. Yang boleh share je lah. Kita pun bukan perfect kan. Alah, ini just sharing secara santai dan berdasarkan pengalaman sebenarnya. Tapi apa, at the end of the day, parents itself yang kena take part and play. Betul lah. Juga. And then ini juga satu knowledge juga kepada orang-orang yang mungkin belum ada anak kan. Belum ada anak, tapi you have to respect children's punya need sebenarnya. Betul. Macam tadi kita kena faham lah children's punya rutin tu macam mana. So bila kita berada sekali, sebab kadang-kadang ada mungkin dalam masa bercuti ni parents ada yang balik kampung. So bila balik kampung tu dalam rumah tu mungkin ada orang dewasa yang belum ada anak kan. Belum ada anak. So we have to understand the routine that children need to go. Orang kena lalui. Lepas tu kita kena faham dia punya environment yang dia perlukan. Kita kena faham juga how to orang kata apa tadi, kita nak buat imagination practice tu dengan dia dan sebagainya kan. Tak habis lagi ni. Korang nak say thank you. Okey, bukan ada demo ke? Kan kita ada demo sikit. Tak ada tempat. Kalau kat center buat demo. Ini bilik rahsia ni. Demo. Nanti nampak habis rahsia dalam bilik ni. Okey. Banyak lagi, ada lagi 4 minit. Ya. So macam tu lah. Mungkin boleh conclude. So kalau kat sini kalau poin-poin yang kita discuss tadi lah, first kita panggil apa tadi ya, mula-mula sekali kita kena bagi perhatian kan. So bagi perhatian kat anak, bagi ruang, bagi peluang, pay attention. Yang kedua kita kena apa tadi, taikkan dia punya rutin, tolerate lah. Semua rutin tu termasuk dalam pay attention lah. Dalam yang kedua kita kena appreciate dia punya tu. Sean kata tadi apa? Appreciate. Yes. Dia kena respect. Kita kena respect. Okay. Yang ketiganya
Yes. Lepas tu lepas kita respect emotion anak, kita labelkan emotion anak. Kita Okay. labelkan kemudian dah kita labelkan emotion anak tu, kita pun uh, visualize. Needs dia tu cara guna visualize Visualization technique teknik. Ya. ataupun pretend play. Yes, Ah, pretend play boleh lah. kita Generative play ke apa. lidah kita keras. Lidah kita keras banyak. Lidah utara. But as long as the point tu sampai, insyaAllah kot tak ada masalah. Terima kasih lah jemput Sean. Jam juga sebenarnya. Sebenarnya bukan jemput pun, lebih pada nak borak-borak je. Iyalah, Kita jemput borak. juga ada. Tak ada siapa jemput tembak borak. pun sebenarnya. Apa Tak ada dia? siapa tembak. Tak ada siapa pun tembak borak. kan betul. So alhamdulillah menjadi juga. So we hope that we share something lah hari ni kan. Betul. Sebenarnya dia lebih kepada teknik kita sendiri untuk kita understand the process. Ya, betul. Sebenarnya dari parent pun dia ada teknik sendiri masing-masing yang sesuai. Untuk parenting style yang sesuai. Cuma Yang sesuai. kali ni lebih pada sharing experience, pengalaman menguruskan kanak-kanak yang special juga. Kan? So sebenarnya at the end of the day, tak kisahlah kanak-kanak tu special ataupun normal, as long as you tahu how to respect. Alah, tunggu Sean, I tunggu you nyanyi. Last episode I nyanyi. Ada. Okay. Nantilah live dengan ni Izzah pula. Mungkin Izzah boleh nyanyi kot. Okay, so at the end of the day, sebenarnya kita kena respect lah, tak kisah kanak-kanak tu special ataupun tak. Kita kena tahu dia punya routine and we are in the process with them juga. To respect and tolerate apa juga yang diorang buat. Yes. Okay. Ada lagi ni sikit masa ni sebenarnya. Ya. Ada lagi 2 minit. Boleh lah lagi kalau nak borak. Boleh. Kau nak juga borak-borak ni. Lepas ni nak buat lah dekat IG. Tapi bagus sebenarnya untuk sharing. Sebab satu lagi kita boleh save this video and then dia boleh bagi manfaat secara tidak langsung kepada orang lain. Ni first time ni, baru tahu ni bila Sean ajak borak tu, baru tahu ada this platform. Sebenarnya saya pun tak pernah nak explore pun, tapi macam bila terkepung dan kita tak bercakap dengan sesiapa, dia jadi satu perasaan. And you know me, saya ada anxiety kan. Betul. So I have that kind of anxiety. Sampai satu masa tu saya takut macam saya tak boleh nak bercakap dengan orang dan sebagainya tau. Lepas tu sampailah I come up dengan this idea yang memang I tak pernah buat pun. And then itulah to overcome I punya anxiety tersebut. Tapi baguslah, bagi Sean banyak bagi idea secara tak langsung kepada saya sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak lah. Gitu. InsyaAllah. Okay, kita sama-sama je sebenarnya sebab perjuangan untuk kanak-kanak tu sama. Lepas ni boleh jadi vlog. Vlogger insyaAllah. Amin. Okay, so last conclusion, pesanan untuk yang tengah tonton. Okay, saya akan bagi pesanan. Untuk yang tengah tonton, jangan stres-stres. Semasa proses PKP ni, enjoy the moment of PKP ni kan. Okay, ambil masa ni untuk kita kenal anak kita lah. Dah mungkin sejak anak kita lahir ni first time yang kita akan bersama dalam tempoh yang panjang. Saya expect mungkin akan lajak pergi ke 3 hingga 4 bulan juga ni, saya duk rasa ni. Saya duk rasa lah memang akan jadi lama. So parents mentally dengan physically kena prepare lah untuk handle anak-anak, enjoy dengan anak-anak. Kalau boleh ajak anak-anak buat live video tak apa. Okay.
Okay, Najmi, kalau you nak tahu, Husaini is my senior masa dekat Mata Mahmud dulu. So kita orang masih baru macam terjumpa disebabkan Khalifah Intelek kan. Tadi kan Khalifah betul. Intelek. Because we have program dekat sana. And then saya tak langsung, oh sebenarnya dia adalah senior saya. Itulah. Dan berada dalam bidang yang lebih kurang. Maksudnya saya dekat dalam bidang early childhood. Dan Husaini memang menguruskan pusat pendidikan awal kanak-kanak yang special. So dia banyak experience in term of handling kanak-kanak yang special needs sebenarnya. Satu lagi kita sama-sama lelaki kan, senang sikit. Betul. Sebab lelaki tak ramai kan. Okey, abang sini gitulah. Itulah yang sebenarnya. Okay, so rasanya itu je untuk malam ni. Thank you, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dekat Husaini untuk sharing. Harap kita orang dapat terus bagi input. Saya punya target, saya punya mission and vision sebenarnya untuk habiskan tempoh PKP ni setiap hari kena ada live. Itu saya punya KPI. Sebab at the end of the day macam benda-benda ni kita boleh kumpulkan balik and then mungkin boleh bagi manfaat yang untuk jangka masa yang panjang dekat siapa-siapa saja yang tengok lah this video and follow this IG. Thank you so much sebab support. Saya masa mula-mula buat tu macam takut tau, macam ada ke orang nak tengok dan ada ke orang nak ni kan, tapi macam okey lah, tak apalah, the support yang daripada Dr. Putri, Ustaz Asrizal dan sebagainya. So alhamdulillah, insyaAllah so kita teruskanlah usaha kita untuk kanak-kanak. Banyak lagi kerja kita yang kita perlu buat dan saya rasa kalau semua orang bergerak bersama-sama, our next generation akan dapat yang lebih baik lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, thank you yang baru join. Tapi kita dah towards the end. Tapi you all boleh tonton balik nanti live ni. Kita akan save dan boleh tengok juga insyaAllah dekat kita punya IGTV. Thank you Husaini, jumpa lagi. Okay, thank you Sean. Nanti saya join live dekat sana pula. Boleh. Tak tahu bila. Okay, thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi Waalaikumsalam. nanti. Okay, bye.